Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nadia Natasha binti Jaafar, bernombor metrik 146565. Hai, nama saya Nur Aina Amiza binti Cik Sofi, nombor metrik 147198. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aifan Asahar binti Yusri bernombor metrik 145748. Nama saya Nur Syazwani binti Rosli bernombor metrik 148588. Jadi, kami sekumpulan akan membentangkan mengenai tajuk penggunaan bahan ICT dan juga bahan bukan ICT sebagai alat bantu mengajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Di mana kumpulan kami telah pun mencipta alat bantu mengajar yang bernama Bingo Board Sejarah. Fanasah binti Yusri bernombor metrik 145748. Okey, jadi saya akan menerangkan mengenai subjek yang telah kami pilih. Okey, jadi kami telah sebulat suara untuk memilih subjek sejarah tingkatan 3 dan memilih bab 3 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Kami juga telah berbincang untuk memilih dua standard kandungan iaitu 3.3 pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu dan 3.4 pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Seterusnya ialah definisi alat bantu mengajar atau ABM. Apa itu alat bantu mengajar? Alat bantu mengajar secara amnya ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru ataupun murid untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Jadi peralatan mengajar tidak terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, dan merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid. Okey, jadi bahan bantu mengajar juga ataupun alat bantu mengajar merupakan antara kaedah alternatif yang digunakan oleh pengajar untuk membantu sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi alat bantu mengajar ini kita lihat amat penting untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana kaedah ini dapat membantu dalam menyalurkan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar dengan lebih jelas dan berkesan. Jadi menurut Nur Zainariah binti Abu Hassan di dalam penulisan yang berjudul Kebolehgunaan Kit Pengajaran dan Pembelajaran bagi Meningkatkan Prestasi Pelajar, beliau mendapati bahawa satu tinjauan di Quito pada 2004 menyatakan bahawa bahan bantu mengajar boleh dipecahkan kepada dua kategori, iaitu kategori elektronik dan juga kategori bukan elektronik. Jadi bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar yang dikategorikan sebagai elektronik adalah seperti televisyen, radio, tayangan video, slide dari projektor dan juga alat berbantukan komputer. Manakala bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar yang dikelaskan sebagai bukan elektronik pula seperti majalah, model, jurnal gambar dan juga kad imbas yang mempunyai kaitan dengan pengajaran yang diajar. Okey, jadi bukan itu sahaja. Menurut Atan Long pada tahun 1981, beliau mengatakan bahawa membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan iaitu alat pendengaran, alat pandangan dan alat pandang dengar. Bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar juga terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara seperti dalam bentuk buku, carta atau diletakkan pada slide dan dipancarkan pada skrin. Jadi alat-alat penyampaian ini dinamakan sebagai bahan bantu mengajar ataupun alat bantu mengajar. Okey, selain itu saya juga mengambil pendapat Nguai Kuan Sang
pada tahun 1981 bila menyatakan bahawa mengenai bahan bantu mengajar ini ataupun alat bantu mengajar, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan bahan bantu mengajar dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. Baiklah, saya akan teruskan dengan tujuan alat bantu mengajar. Okey, tujuan yang pertama yang kita dapat lihat adalah membantu guru untuk menyampaikan pengajaran dengan baik. Di mana dengan adanya ABM ini, guru dapat menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih mudah, lebih tepat dan juga lebih cepat. Contohnya mengenai subjek sejarah yang kami pilih, iaitu yang bertajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini. Okey, dengan ini, murid dapat mempelajari sesuatu konsep itu dengan tepat, penuh minat dan lebih kekal dalam ingatan murid. Jadi, tujuan yang kedua pula adalah menarik minat pelajar untuk belajar. Maknanya, ia mampu menawarkan pengalaman yang sebenar dan ia menjadikan pengajaran itu lebih menarik. Sebagai contoh, alat bantu mengajar yang dibuat mestilah menggunakan gambar ataupun tulisan yang berwarna. Jadi, murid akan berasa lebih tertarik untuk mengetahui tentang perkara yang mereka ingin pelajari. Tujuan alat bantu mengajar yang seterusnya, iaitu yang ketiga, adalah membantu menjadikan pembelajaran murid lebih mendalam mengenai isi pelajaran. Dan yang terakhir adalah menjimatkan masa sesi pengajaran dan pembelajaran kerana ia merupakan ringkasan daripada keseluruhan pengajaran dalam sesuatu topik. Jadi, guru tidak akan mengambil masa yang terlalu lama dalam sesi PDP untuk menerangkan tentang sesuatu konsep ataupun sesuatu perkara. Jadi, apa yang boleh saya katakan ialah alat bantu mengajar yang digunakan hendaklah diuruskan dengan baik oleh guru, iaitu guru perlu cekap menggunakan alat bantu mengajar yang dibuat supaya murid-murid dapat memahami dan mengingati setiap konsep ataupun fakta dalam ingatan mereka. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah prinsip dalam alat bantu mengajar ini. Okey, prinsip yang pertama adalah saiz yang bersesuaian. Misalnya, alat bantu mengajar yang dibuat mestilah bersaiz besar untuk kesesuaian penggunaan dia lah untuk pelajaran. Okey, tulisan dia juga mestilah jelas untuk memudahkan murid memahami sesuatu perkara tersebut. Sebab alat bantu mengajar yang kita buat tu bukan seorang dua yang nak guna. Ramai pelajar, mungkin bukan satu kelas, mungkin banyak lagi kelas yang lain akan menggunakan alat bantu mengajar tersebut. Okey, prinsip yang seterusnya adalah menepati objektif pembelajaran, di mana guru perlu memilih bahan yang menepati dengan isi pelajaran seperti mengandungi maklumat yang hendak disampaikan serta maklumat tersebut mestilah mengarah kepada objektif yang hendak dicapai. Seterusnya, prinsip yang ketiga adalah teknik persembahan yang jelas, di mana guru perlu menerangkan cara penggunaannya terlebih dahulu sebelum murid menggunakan alat bantu mengajar tersebut. Perkara ini adalah untuk mengelakkan murid tersalah menggunakan ABM tersebut sepanjang sesi PDP berlaku. Seterusnya, prinsip yang seterusnya adalah penggunaan yang maksimum, di mana alat bantu mengajar yang dibuat mestilah merangkumi keseluruhan pengajaran supaya ia dapat menjadikan murid lebih memahami dalam keseluruhan pengajaran dan bukan dalam subtopik-subtopik yang tertentu sahaja. Okey, jadi prinsip yang terakhir yang dapat kita lihat adalah mudah untuk digunakan, di mana murid mestilah tahu cara penggunaan alat bantu mengajar yang kita buat serta apa yang perlu mereka lakukan untuk tindakan selanjutnya. Selain itu, ia juga perlu ABM yang kita buat perlu mudah untuk dibawa bagi tujuan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Prosedur menggunakan ABM, iaitu terdapat 3 prosedur, iaitu prosedur sebelum, semasa dan selepas menggunakan ABM. Prosedur sebelum menggunakan ABM adalah
guru akan memberi penerangan kepada murid-murid tentang cara dan fungsi penggunaan ABM tersebut. Seterusnya, guru akan membagikan murid kepada beberapa kumpulan, iaitu setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua. Dan prosedur untuk semasa pula ialah guru akan membimbing murid menggunakan ABM tersebut. Dan seterusnya, guru akan memberikan murid bahan-bahan yang yang akan digunakan dalam menggunakan ABM tersebut. Dan seterusnya, guru akan menilai kumpulan yang terbaik dan berjaya menyiapkan tugasan ABM tersebut. Dan kumpulan yang terbaik akan diberikan hadiah. Seterusnya, prosedur selepas menggunakan ABM. Selepas menggunakan ABM, guru akan bertanya maklum balas kepada murid tentang kefahaman mereka dan keseronokan mereka menggunakan ABM tersebut, dan dapatkah ABM tersebut membantu dalam proses PDP. Manakala seterusnya, prosedur selepas juga adalah guru dan murid akan bersama-sama menyimpan ABM tersebut dan untuk digunakan pada masa akan datang. Seterusnya, pada bahagian ini dapat dilihat komponen-komponen ABM yang akan kami gunakan, iaitu terdapat beberapa komponen, iaitu pertama adalah bingo box sejarah, yang kedua adalah helaian bingo sejarah, yang ketiga adalah aplikasi Quizy, dan yang terakhir adalah bendera untuk menandakan kumpulan. Seterusnya, saya akan menerangkan cara menggunakan ABM kumpulan kami, iaitu bingo box sejarah. Pertama sekali, guru akan membagikan murid kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan bendera negeri-negeri Melayu ini untuk menandakan nama kumpulan mereka. Dan apabila mereka ingin menjawab soalan, mereka perlu mengangkat bendera ini. Seterusnya, guru juga akan membekalkan kepada murid helaian bingo sejarah. Setiap kumpulan perlu melengkapkan garisan sama ada secara melintang, menegak atau melintang begini, dan kumpulan yang paling cepat menghasilkan perkara tersebut akan dianggap sebagai pemenang. Seterusnya, komponen utama ABM kumpulan kami adalah bingo box sejarah. Okey, pertama sekali guru akan men-scan QR code di sini, dan QR code ini akan mengakses guru kepada aplikasi Quizy, iaitu terdapat 20 soalan mewakili 20 kotak di sini. Dan seterusnya, guru akan mengundi kumpulan mana yang akan memulakan dahulu. Dan soalan ini akan dikira sebagai siapa cepat dia dapat. Jadi apabila kumpulan ingin menjawab soalan, mereka perlu mengangkat bendera itu dengan cepat. Dan kumpulan yang paling cepat mengangkat bendera akan diberi peluang untuk menjawab soalan. Itulah cara menggunakan ABM bingo box sejarah kumpulan kami. 1988 telah merumuskan bahawa alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru dalam sesuatu pengajaran mempunyai implikasinya yang tersendiri. Antaranya ialah dapat memberikan rangsangan dan mengekalkan minat murid terhadap proses pembelajaran. Hal ini kerana alat bantu mengajar yang berkualiti akan dapat merangsang para murid untuk terus belajar. Selain itu, pelajar akan berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai isi pelajaran yang disampaikan oleh guru, di samping mengekalkan minat para pelajar untuk memberikan tumpuan kepada pengajaran guru. Tidak kurang juga, alat bantu mengajar dapat memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada para pelajar berbanding kaedah konvensional yang lebih memfokuskan kepada penggunaan kaedah syarahan dan buku teks. Akhir sekali, penggunaan bahan berasaskan permainan akan memberikan keseronokan kepada para pelajar, dan secara tidak langsung murid juga akan terlibat secara terus dan pembelajaran secara interaktif akan dapat dilaksanakan. Antara kelebihan alat bantu mengajar yang kumpulan kami hasilkan ialah dapat memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana pembelajaran tidak hanya tertumpu kepada papan tulis sahaja, malahan ianya melibatkan pergerakan aktiviti yang aktif daripada murid kerana adanya alat bantu mengajar yang berkualiti.
Selain itu, ia juga dapat meningkatkan keyakinan murid untuk melakukan soal jawab bersama guru sekiranya mereka tidak faham tentang isi pelajaran yang telah disampaikan. Di samping itu juga, alat bantu mengajar ini dapat memupuk sikap kerjasama antara murid di mana hal ini dapat dilihat apabila murid yang kurang mahir akan dibantu oleh murid yang lebih mahir dalam menyelesaikan masalah atau tugasan. Melalui interaksi aktif ini, ianya dapat mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan ketika proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya berpusatkan kepada murid. Kesannya, murid tidak akan berasa malu dan sentiasa mencuba segala aktiviti yang telah diaturkan oleh guru. Manakala kelemahan alat bantu mengajar ini ialah murid mungkin menjadi cepat bosan dengan alat bantu mengajar yang ditunjukkan sekiranya guru hanya menggunakan satu alat bantu mengajar. Oleh itu, kita sebagai seorang guru haruslah menjadi lebih kreatif dengan mereka bentuk atau menghasilkan alat bantu mengajar yang baru dan terkini yang dapat merangsang pemikiran pelajar serta dapat menarik perhatian untuk terus kekal fokus terhadap pembelajaran di hadapan kelas. Akhir sekali, guru juga perlu membuat perancangan dalam menyusun teknik yang sesuai untuk aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana sekiranya teknik yang digunakan tidak sesuai, maka suasana proses pengajaran dan pembelajaran menjadi kurang berkesan.